Sabki, saya ada baca satu artikel tentang perubahan pola politik yang berlaku dalam Malaysia, khususnya lepas pilihan raya yang ke-12 yang lepas. Dalam tu antaranya menyebut bahawa kebangkitan ini dia tidak datang daripada penjuru politik atau parti politik, sama ada daripada kerajaan atau pembangkang, termasuk dalam Dewan Pemuda, mana-mana Dewan Pemuda pun, tapi ia datang daripada satu ruang pertengahan yang lain, ruang masyarakat yang lain, itu generasi muda yang mereka ini lebih percaya kepada blog, lebih percaya kepada maklumat dan sebagainya. Sabki sini melihat dalam kalau benarlah telahan ini, pemuda sendiri berasa apakah yang perlu dilakukan untuk memastikan bahawa perayaan demokrasi, perayaan yang kebijakan-kebijakan yang saya sebutkan tadi ini boleh terus dipimpin oleh pemuda PAS sendiri, dan mungkin pemuda PAS sendiri boleh menjadi antara pemain dalam pesta kepemudaan yang berlaku di Malaysia ini. Okey. Antara perkara yang saya ingat sebelum pilihan raya tahun 2008 dulu, pada akhir 2007, kami kalangan pemuda Pakatan Rakyat, masa itu bukan Pakatan Rakyat lagi, kami pemuda PAS dan keadilan pada itu, kami memikirkan satu sebagai persediaan kita untuk menempuh pilihan raya. Pada masa itu kita agak risau dengan kedudukan semasa yang tidak menampakkan satu gelombang untuk menentang salah laku dalam kerajaan, korupsi dalam kerajaan. Tidak ada satu gelombang daripada sama ada di kalangan rakyat bekerja ataupun di kalangan anak-anak muda. So kami membuat satu sidang mesyuarat beberapa kali, dan kita memikirkan apa sebenarnya menjadi masalah sehingga anak-anak muda tidak kelihatan seperti mencetuskan satu kesedaran bahawa berlaku penyalahgunaan kuasa dalam negara, berlaku korupsi dalam negara. Kita melihat antara mungkin seperti mana doktor katakan tadi, golongan muda sudah dibekukan dalam satu generasi, di mana mereka menjadi satu golongan yang tidak peka, mungkin tidak sangat peka kepada perkembangan politik, tidak peka pada kepentingan negara. Mereka hanya menumpukan soal kerjaya mereka, mereka hanya menumpukan soal perut nasi mereka hanya menumpukan soal sukaria mereka dengan hiburan mereka dan sebagainya. Lalu kita memikirkan apa benda yang patut dikembalikan kepada anak muda, dan antaranya kita telah mengeluarkan satu dokumen yang mana mencetuskan beberapa perkara yang sepatutnya anak-anak muda kembali sedar bahawa mereka perlu terlibat sama dalam pembangunan negara ini, dalam nation building, the process of nation building ini. Sebab sekiranya anak muda menjadi beku dan tidak terlibat dalam proses nation building, menganggap bahawa kerja mentadbir negara ini adalah kerja kerajaan dan mereka tidak ada kepentingan dalam kerja itu, negara akan rosak. Sebab anak muda ini mengumpulkan sebahagian daripada masyarakat yang akan menjadi agent check and balance kepada kerajaan itu. Jadi pada ketika itulah kerisauan kita. Tetapi alhamdulillah, selepas berlakunya himpunan bersih, selepas berlakunya himpunan Hindraf, berlaku krisis dalam politik negara dan menyebabkan anak-anak muda, mungkin kerana cetusan teknologi internet dengan media dan blog pada masa itu semakin rancak. Mungkin kebetulan pada itu semakin rancak, dan kita lihat satu momentum besar berlaku dalam negara. Dan ini yang kita cetuskan, ini yang kita mengambil peluang daripada sini dan melihat pada perhatian daripada golongan muda sudah berkembang. Daripada ketika itu kita pun turut sama untuk optimize the momentum. Itu yang kita lakukan. Tapi kebanyakan mereka yang bangkit ini, kalau kita dapat lihat daripada sebelum pilihan raya dan selepas pilihan raya, mereka ni kebanyakannya adalah di luar daripada kerangka parti, kan. Adakah perlu untuk membawa pemuda sendiri dalam mainstream ini, perlu kepada pemuda sendiri melakukan satu pendekatan yang mungkin di luar daripada warna parti atau Dewan Pemuda sendiri? Parti adalah sekadar machinery yang akan mencetuskan kesedaran politik itu. Tidak semestinya semua anak muda mesti bersama dalam parti politik, tetapi mereka mesti bersama dalam agenda nation building itu, agenda pembangunan negara itu. Sama ada apa bentuk saluran yang mereka gunakan itu bergantung kepada kebolehan dan ruang yang mereka ada. Tapi kita sebagai parti politik mesti menggerakkan kesedaran itu, dan kita tak boleh kata dia di luar daripada
parti politik, itu tidak menjadi satu persoalan besar. Tapi kita sebagai penggerak dalam parti politik mesti menimbulkan kesadaran. Ini kerja kita. Dan kita punya mungkin ukuran kepada kejayaan kita setakat mana kita boleh membangkitkan kesedaran ini. Kalau makin besar kelompok yang kita dapat bangkitkan, itu makin besar kejayaan kita. Okey, Doktor, sebagai orang yang duduk di luar daripada parti, luar daripada pemuda, dan duduk di Muara Gading yang mungkin sedar apa yang berlaku dalam masyarakat, perayaan-perayaan yang berlaku dalam masyarakat, Doktor sendiri melihat apakah yang dilihat perlu untuk memastikan bahawa pemuda ini terus menjadi nadi harapan, terus dalam mainstream, dengan di samping mengambil pendekatan-pendekatan yang telah pun dibuat dan sedang dibuat dengan semangat yang ada dan sebagainya. Saya percaya dalam mana-mana tamadun pun gerakan ruh itu mesti datang dari pendidikan. Sebab itu saya mengatakan di kalangan golongan pemuda yang harus pertama sekali muncul di barisan hadapan ialah golongan akademik, iaitu golongan ilmuwan, di sama ada mereka berada di politeknik sehinggalah mereka berada di Menara Gading, di kampus-kampus di sana. Kalau kita tengok bagaimana revolusi berlaku di mana-mana bumi sekalipun, ya, dari Poland sampai ke Rusia, dari Rusia akhirnya sampai di Jakarta, maka yang bangkit adalah sekawanan anak muda dari Universiti Trisakti, para pensyarah di situ, ya, yang masih remaja, masih belia. Jadi kita harus mengutamakan, di mana kita harus, seperti mana katakan, tidak semua orang, tidak semua golongan pemuda harus menyertai sebuah pasukan bola, kerana kita mempunyai hampir 14 juta golongan belia ini. Jadi tidak mungkin semua orang tak jadi pemain bola seperti mana dia dikatakan oleh sahabat saya tadi. Dan tidak semua juga orang harus bermain politik. Jadi kekawanan, sebab tu saya mengatakan, saya sentiasa menyeru kumpulan golongan belia berfikir seperti ini, iaitu kawanan bersekutu buat perubahan dengan izin Friends for Change. Bermaksud jika kita lihat ada kawanan politik yang telah menderaskan gerakan perubahan di mana untuk memperbaiki kepunahan seperti masalah korupsi, kronisme dan sebagainya, tidak salah untuk kita bersama-sama bersekutu dan melakukan perubahan Friends for Change ini. Jadi kita harus lihat ini. Jadi saya menyeru sentiasa mengatakan, jika kita nampaklah masalah sekarang golongan remaja, golongan belia yang dikatakan mak rempit dan sebagainya itu muncul, bukan masalah mereka muncul kerana mereka ingin lakukan jenayah itu, tidak. Kerana ruang telah mencetuskan mereka. Rumah yang sempit di mana ibu bapa terpaksa bekerja bagi membeli sebuah rumah yang tidak mampu, lalu muncullah golongan ini. Maka saya mengatakan sudah tiba masanya golongan di atasan, iaitu yang belajar di peringkat kejuruteraan, di peringkat perubatan, para doktor yang baru berusia 22, 23, mereka tidak boleh menjadi seorang doktor sahaja tanpa bersama-sama menderu kepada perubahan. Jadi saya mengatakan, jika ada yang baik itu, jika ada pertubuhan NGO yang baik, cuba menyelamatkan sebuah pokok yang merendangi penghidupan orang lain, maka kita harus bersama-sama. Jadi dengan kata lain, saya percaya golongan pemuda dalam kurun ke-21 adalah golongan yang paling berpengaruh, paling berkuasa, dan saya itu mengatakan dia akan mengambil hampir 500 tahun secara future studies barulah peranan golongan ini akan kembali reda sedikit. 500 tahun. Bermaksud jika negara ini mahu berdiri sebagai sebuah tamadun yang luar biasa, maka setiap orang pemuda itu harus bersama-sama bersekutu dengan perubahan, dan kita akan melihat kawanan mana yang lebih positif sikapnya, lebih positif praktikalnya, maka golongan pemuda harus bangkit. Tetapi secara ikhlas saya mengatakan, dia tidak akan muncul dari politik saja. Dia harus muncul dari kalangan orang akademik, kalangan ilmuwan. Kerana dari seorang falsafahlah maka akan tercetusnya sebuah revolusi itu.